Assalamualaikum, saya akan ceritakan kembali cerita misteri, seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bujang Senang dan misteri penunggu sungai berkepala serigala di Sungai Batang Lupar. Saya gunakan nama Mamat untuk cerita ini. Penghujung tahun 1990, Mamat dan kru stesen televisyen tempat Mamat bertugas terbang ke Sarawak untuk membuat sebuah dokumentari mengenai Bujang Senang. Anda tahu Bujang Senang? Ya, si buaya gergasi yang menguasai Sungai Batang Lupar dan sungai-sungai lain sekitar Seri Amat. Ia telah membaham begitu ramai mangsa. Sebelum diceritakan kisah misteri yang Mamat saksikan sendiri, Mamat imbas serba sedikit legenda si Bujang Senang. Ini supaya Anda faham keseluruhan cerita Mamat nanti. Konon kisahnya, suatu ketika dahulu ada seorang pahlawan Iban yang sangat handal, namanya Simalungun. Kehebatan Simalungun memenggal kepala musuh tiada tandingannya. Bagaimanapun, sehandal-handal Simalungun akhirnya tewas juga. Dia ditangkap bersama istrinya dan seterusnya dihukum sula sampai mati. Mayat mereka kemudian dicampak ke Sungai Batang Lupar. Dari situlah bermula cerita. Kononnya mayat Simalungun telah bertukar menjadi seekor buaya dan akan membaham keturunan musuh yang terlibat membunuhnya. Begitulah salah satu versi mitos Bujang Senang, sang buaya penguasa Sungai Batang Lupar. Bujang Senang mula membunuh mangsa pada awal tahun 1940. Namun namanya menjadi terkenal pada tahun 1982 selepas media massa melaporkan cerita ia membaham penghulu bagan dari rumah Panjang Pali, Seri Aman. Kejadian itu berlaku semasa penghulu bagan sedang menangguk udang di Sungai Batang Lupar bersama abangnya, Kebir. Semasa Bujang Senang timbul membaham penghulu bagan itu, Kabir nampak ada jalur putih di atas badan reptilia berkenaan. Ya, itulah tanda aneh yang hanya ada pada Bujang Senang. Itulah buaya yang selama ini membaham ramai penduduk. Operasi memburu Bujang Senang tidak membuahkan hasil. Buaya itu sebaliknya terus mengganas sejak 1982 hingga 1992. Seramai 13 orang maut dibahamnya, sehingga pada 22 Mei 1982. Hari itu Bujang Senang telah membunuh Dayang anak Bayang 20 semasa gadis Iban itu sedang menyeberang Sungai Pelaban, yaitu cabang Sungai Batang Lupar bersama ibunya seorang bomoh. Berjaya memanggil Bujang Senang memunculkan diri ke permukaan air. Bomoh itu bernama Mandau, itu merejam tombaknya tepat ke kepala Bujang Senang. Buaya itu tidak mati, sebaliknya tombak patah. Bujang Senang melarikan diri dan penduduk setempat memburu di setiap batang sungai. Akhirnya Bujang Senang terperangkap, usahanya melarikan diri ke Sungai Pelaban terhadang oleh sebatang kayu yang besar. Waktu inilah penduduk kampung Pelaban, Suduku dan Lingga mengepungnya. Sebanyak 40 das tembakan menggunakan peluru paku sepanjang 10 cm dilepaskan dan 22 daripadanya tepat menembusi kepala reptilia itu. Akhirnya matilah Bujang Senang. Bangkainya diukur sepanjang hampir 20 kaki lebar, badannya 4 kaki, dan benarlah di atas badan buaya itu ada jalur berwarna putih. Di dalam perutnya ada anggota badan manusia.
Bangkai bujang senang kemudian dilempar semula ke dalam sungai sebelum seorang penduduk memotong kepalanya beberapa hari kemudian dan dijadikan sebagai kenang-kenangan untuk kita semua. Tapi awas, ada yang berkata itu bukan bujang senang, sebab bujang senang takkan dapat ditewaskan. Ia akan terus mengganas sampai bila-bila. Kembali kepada cerita Mamat di awal tadi. Petang itu, Mamat dan 3 orang kawan lagi merakam suasana di sekitar Sungai Batang Lupar. Airnya sedang naik, keruh. Kami rakam visual pokok bakau, pokok nipah, kampung juga penduduk sekitar. Menjelang senja, kami letak kamera di tebing sungai untuk merakam visual suasana Sungai Batang Lupar ketika siang bertukar malam. Kalau timbul betul bujang senang, memang gempak dokumentari yang kita buat nikmat, kata Mamat kepada seorang kru. Kami semua ketawa, biasalah, kerja-kerja juga, gelak-gelak juga. Lensa kamera terus merakam keindahan Sungai Batang Lupar. Sedang kami duduk memerhati ke arah sungai, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari belukar di belakang kami. Lembaga itu kemudian berjalan menghala ke arah sungai. Jaraknya dengan kami hanya sekitar 10 meter saja. Saat itu kami semua terdiam, nafas rasa terhenti. Jantung bagaikan hilang denyutan. Suasana hening menjadi bisu dan sepi. Malah akal fikiran kami menjadi kosong serta tergamam. Hanya mata saja yang terus memerhati apa yang kami lihat. Sesuatu yang Mamat maksudkan itu adalah makhluk pelik yang anggota badannya dari bahagian pinggang sampai ke bawah menyerupai buaya. Ekor meleret ke tanah, kulitnya tebal berkeping-keping serta tajam, lengkap dengan kaki reptilia berkenaan. Bahagian atasnya pula menyerupai serigala, penuh berbulu. Kepalanya, tangannya juga berbulu. Lebat persis haiwan tersebut. Saiz makhluk itu seperti manusia biasa. Ia berjalan tanpa menghiraukan kami semua. Seolah-olah kami ini tidak wujud. Mungkin ia sengaja mahu menunjukkan kewujudannya. Makhluk itu terus melangkah kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam air. Semakin lama semakin dalam. Dari paras lutut, ia berjalan lagi memasuki sungai hingga ke paras pinggang. Mencecah dada, leher, kepala, dan akhirnya hilang ditelan air Sungai Batang Lupar. Ia hilang begitu sahaja. Kami tergamam, senyap bagaikan ada malaikat yang lalu. Korang nampak tak apa yang aku nampak tadi? Soal Mamat selepas agak lama mulut kami terkunci. Nampak, jawab mereka serentak. Kenapa kita tak rakam benda itu tadi? Kan kita pegang kamera ini, kata Mamat. Waktu itu barulah masing-masing rasa menyesal. Sungguh apabila sesuatu itu berlaku tanpa diduga. Dan kita semua terkejut dengan apa yang dilihat. Masing-masing tidak terfikir apa yang sepatutnya hendak dilakukan. Kamera yang ada di tangan pun, kami semua terlupa hendak halakan ke arah makhluk tersebut. Saat itu kami rasa sungguh menyesal. Kalaulah kami sempat merakam, memang semuanya itu akan menjadi lebih gempak. Memang akan jadi rujukan dan perbincangan semua orang. Malam itu kami menyertai satu upacara unik penduduk berhampiran untuk memuja semangat buaya yang menghuni Sungai Batang Lupar. Tujuannya supaya buaya yang menunggu sungai itu tidak lagi mengganggu, apatah lagi membunuh penduduk tempatan yang setiap hari menggunakan sungai untuk mencari rezeki.
bagi meneruskan kehidupan seharian. Malam itu, penduduk kampung memakai pakaian tradisional. Mereka menari mengelilingi seorang lelaki yang merangkak, berenang dan berlagak seperti seekor buaya. Dalam masa yang sama, jampi mentera dibaca agar penunggu sungai dan buaya yang menghuninya mengasihi serta mengasihani penduduk tempatan. Selesai upacara itu, Mamat berjumpa dengan ketua penduduk kampung dan menceritakan apa yang telah Mamat saksikan tadi. Terkejut dia mendengarnya. Rupa-rupanya upacara yang dilakukan tadi hanya diadakan 100 tahun sekali. Dan sepanjang pengetahuan, sebelum ada penduduk yang melihat makhluk yang kami nampak tadi. Untuk pengetahuan semua, upacara yang dijalankan itu hanya diadakan pada waktu yang terpilih sahaja dan dilakukan pada ketika air pasang serta bulan penuh. Satu lagi kisah misteri, ada versi masyarakat tempatan yang mengatakan pada bulan purnama, manusia yang telah berubah menjadi buaya akan naik ke daratan semula dan menyamar sebagai lelaki tampan. Nota: cerita berdasarkan pengalaman seorang bekas kaki tangan sebuah stesen televisyen tempatan. Tengkorak Bujang Senang kini diabadikan di Museum Taman Buaya Jong di Kuching, Sarawak. Cerita sampai di sini. Ada salah dan silap tersasul bahasa, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, syukur, alhamdulillah.